Dulu kalau cakap pasal emas, hanya golongan wanita je kan yang berminat. Tapi sekarang semua pun dah gila dengan emas. Tak kira laki ke perempuan. Simpanan emas ni dah jadi satu alat pelaburan yang menjadi semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, bila dah jadi popular, mesti korang tertanya-tanya kan, adakah ia pilihan yang tepat untuk pelabur baru atau hanya trend saja? Kalau korang baru berjinak-jinak nak tahu tentang emas, jom tonton video ni sampai habis sebab saya akan share panduan simple untuk beginner simpan emas. Sebelum tu, jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih lagi tips kewangan yang santai. Okay, first kali, kenapa emas? Kalau korang nak tahu, emas ni memang bersifat kalis inflasi dan harganya sering meningkat naik. Buktinya, sehingga kini, anda boleh mendapatkan seekor kambing dengan nilai 1 dinar sama seperti 1400 tahun yang lalu. Emas boleh lindung ekonomi keluarga sebab ianya mampu untuk menyaingi kadar inflasi dan berupaya untuk melindungi kejatuhan nilai mata wang. Emas pun boleh dijadikan forgotten saving sebab ramai sangat yang kerja bertahun-tahun tapi tak ada simpanan. Sebab apa? Duit kertas ni terlampau mudah untuk dibelanjakan. Tak sempat simpan, duit pun dah habis. Pantang RM4 banyak sikit, ada je benda yang nafsu akan bisikkan. Bila simpan emas, emosi kita kurang sikit terganggu dengan bisikan-bisikan ni. Jadi kuranglah sikit risiko simpanan habis. Lagi satu, emas ni tak boleh sesekali dimanipulasikan. Nilainya bukan sesuatu yang boleh ditukar sesuka hati. Ia melibatkan nilai emas sedunia. Reputasi nilainya yang sangat hebat dan menguntungkan tau. Sebelum mula untuk menyimpan emas, korang kena tahu dululah jenis emas yang sesuai untuk disimpan. Ada emas yang memang bersifat perhiasan, ada juga yang menyimpan untuk tujuan pelaburan. So, kena tetapkan maklumat dululah. Jangan beli emas tanpa target. Jangan juga beli emas sebab terikut-ikut dengan orang lain. Okey, kat sini ada satu soalan yang korang kena tanya diri sendiri. Nak beli emas sebab apa? Nak jadikan perhiasan diri atau nak simpan untuk pelaburan? Kalau tujuannya untuk pelaburan, lebih untung tau kalau beli gold bar dari barang kemas. Ini kerana jenis emas ni lebih murah dan juga nilai susut atau dikenali sebagai spread jauh lebih rendah. Kita ambil contoh mudah, Sarah dan Fatin ya. Tapi ni bukan nama sebenar tau. Sarah beli barang kemas bernilai RM10,000, Fatin beli gold bar bernilai RM10,000. Hari yang sama untuk buat pelaburan. Tunggu 10 tahun lagi, Fatin dah untung RM8,000 tapi Sarah baru untung RM4,000. Kenapa ada beza untung walaupun beli harga yang sama pada hari yang sama? Ianya disebabkan charge premium untuk gold bar lebih rendah waktu beli dan juga spread yang nipis waktu jual balik. Jumlah tadi sekadar contoh ya. Kalau tujuan nak beli emas untuk jadikan perhiasan, of course lah tak logik untuk beli gold bar. Takkanlah korang nak letak gold bar tu dekat jari kan? So belilah barang kemas lebih sesuai. Jadi sebenarnya kedua-dua maklumat ni tak salah pun. Sebab beli emas tak pernah salah. Yang salahnya bila ada duit tapi tak nak beli emas. Jadi mana satu yang patut beli? Tepuk dada, tanya diri sendiri ya. Jika korang nak buat pelaburan emas, pastikan korang membeli emas daripada syarikat pengeluar emas yang terjamin kesahihan dan keaslian produknya. Belilah emas yang dilengkapi sijil ketulinannya pada setiap emas sama ada gold bar atau dinar sebab selagi korang memegang sijil dan emas tersebut, maka korang boleh untuk menjualnya pada bila-bila saja ketika korang perlukan duit. Next, korang bolehlah beli emas semasa harga emas turun dan jual semasa harga naik. Ini adalah cara paling mudah lah untuk beginner. Harga emas memang jarang sekali turun, tetapi ada tempoh ketika harga beli emas kadang-kadang sedikit turun dalam jangka masa pendek. Harga emas sedikit turun ni adalah masa yang paling sesuai untuk korang beli emas dan memulakan pelaburan. Masa harga emas naik, korang bolehlah jual balik. Kenaikan harga emas ni akan lebih terasa dan ketara selepas beberapa tahun. Jadi sebaiknya korang tunggu sekurang-kurangnya 2 sehingga 3 tahun selepas pembelian untuk menjual emas. Next, beli emas yang besar untuk harga yang lebih murah dan spread terendah. Kalau korang nak tahu, semakin besar saiz emas tu, semakin murahlah harga per gramnya. Semakin besar saiz emas, semakin rendah susut nilai or spread emas tersebut. Last sekali, belilah emas yang diterima meluas arah nur. Jadi bila korang perlukan wang tunai segera, boleh cuba gadaikan di arah nur. Sebab bila korang jual emas dalam waktu dekat, ianya kurang menguntungkan. Kalau korang nak beli emas untuk perhiasan, korang kena tahu yang ada cara untuk nego harga lebih murah dengan kira upah emas dulu. Apa yang nak ditekankan kat sini adalah harga upah barang kemas. Contohnya, untuk 15 gram gelang, harga upah saja bermula daripada harga RM100 sehingga RM900 dan sebagai pelanggan boleh menurunkan harga upah barang tersebut. Jadi, nak beli emas lepas ni jangan terlalu pandang pada harga per gram tau. Ambil tahu juga pasal harga upah. Upah ni berbeza tau ikut jenis design ataupun jenis emas tu. Tak semestinya kedai A harga gram dia lagi murah dari kedai B bermakna barang kedai A tu murah. Masuk dulu buat kira-kira.
So kesimpulannya, beli emas ni trend ke keperluan? Beli dan simpan emas ni bukanlah hanya trend semata-mata. Tak rugi pun beli sebab boleh dijadikan pelaburan untuk masa depan. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa emas adalah instrumen yang menjadi pilihan pelabur di kala kegawatan ekonomi kerana dikira sebagai aset yang selamat dan kalis inflasi. So, itu saja perkongsian untuk hari ini. Jika korang ada pengalaman simpan emas atau ada cadangan video, apa lagi yang kami patut buat? Share je dekat ruang komen. Subscribe jangan lupa tau. Bye!